Record. Okay. For next topic is regarding the well. Before that, let's check whether you guys can see it or not. Can you see the screen? Yes or no? Just say on the chatting platform. Yes. Okay. Good. All right. Sorry, I couldn't turn on my webcam because it's turned upside down, so it's kind of like weird a bit. So it might be a bit faster if I talk without um, uh, my face is on the screen. So just rather go ahead with the topics number 8 with the slide. Okay. All right. So let me share with you right this one. Okay, let's make it bigger. Okay, hopefully this is better. Oh, sometimes. Okay, so next topic is regarding the tractors and power unit. So for your information, this is very important because one of the important topics because this topic is will be our core for the machinery determination, either what type of tractor that we want to use, what type of um, size suitable of implement that can be matched up to the different size different horsepower of the tractor and so on. So this is the uh, uh, main core subjects or learning outcomes for this topic. Okay, so this is again the timeline. So hopefully everyone is aware of this. Um, so we are on topic number 8, how to choose a tractor. So we will be covering a bit um, on the type of tractors, factors affecting the tractors, and how to choose the implement size and etc. This topic is really actually important and then very closely related with the farm efficiency, and also for the next topic, which is maybe next week ataupun will be recorded video on the cost optimization, cost analysis. So remember that when I told you in agriculture, it is about the minimizing the cost. Yeah. So the cost is very important and critical for agriculture. If not, without the cost consideration, we will not doing agriculture as a business. Okay, so basically these learning outcomes. So you should be able to describe common design of tractors, which is already covered for last of few topics. Okay, and in order to estimate the requirement, the drawbar requirement and PTO requirement, we are going to use 86% rule. So what is that percent rule is about? Okay, so let me check. Okay, there is a quest to uh, okay, all right, and then last but not least is able to calculate. Okay, this is more or less estimation and based on your calculation. So yes, this topic is more on theory of calculation, and 86% rule basically is the most appropriate because nanti apabila kamu kerja di lapangan, so kamu nak estimate berapa keperluan tractor dan horsepower tractor. So 86% rule is the most common rule yang the most applicable rule yang kamu boleh guna. Okay. So saya biasanya selain pada teori, so kita nak juga something yang you boleh guna nanti for the future, for the working environment and estimation, etc. Okay. So to put the perspective, so this is a problem statement, yeah. More or less the problem that we face normally. Kalau mekanik tu mungkin dah tahulah, tapi for you guys maybe somebody will be plantation manager, assistant manager, etc. Those who are not working related directly to the machinery. So you might actually ask and wonder how to mesh the implement size. For example, kita ada
25 horsepower Kubota L2050. So implement apa yang sesuai? What size of implement suitable? So size yang ada, contoh di gambar yang tengah ni adalah rotor slasher. Okay, so rotor slasher ada berapa jenis kelebaran dia. Yang pertama lebih kurang 1 meter, 1.5 meter hingga 2 meter lebar. Dan panjang tak kira lah. So biasa kelebaran alat ya. So those specification, dia ada range horsepower tractor yang kita boleh adapt, yang kita boleh pasang, masukkan implement ya. Yang kita boleh assemble. And then ada components seperti sebelah kanan saya, sebelah kanan screen adalah apa ni, soil cultivator. Okay, soil cultivator. So alatan ini yang sesuai, traktor sesuai yang boleh tarik untuk membuat kerja-kerja di ladang. Okay, so these are the concern normally yang kita ada lah. So I put a question down here. So why do we need to estimate? Kenapa kita perlu estimate power of tractor or implement size? Okay, kebanyakan traktor kita dah belajar jenis-jenis traktor. Ada julat kuasa bawah 40, okay, julat kuasa lebih 40, lebih 50, antara 40 hingga 60, 60 hingga 100 dan sebagainya. So rujuk balik pada nota kuliah yang mana yang previously kita sudah share, kita bincang. Okay. So next question is, what's the best tractor power to suit with the implement size? Okay, ini adalah persoalan yang kita nak jawab. To match the implement size. Okay, how to estimate the minimum power requirement? Okay, this is itu secara fizikal. Soalan pertama, kedua tu kita dah apa ni, kita boleh jawab dengan kaedah secara fizikal, traktor, kesesuaian traktor sendiri. Tapi persoalan yang ketiga adalah berkaitan dengan environment, persekitaran pekerjaan traktor itu sendiri. Contoh, kita ada situasi di mana traktor bekerja di ladang sawah padi ataupun traktor yang sama juga akan digunakan untuk bekerja di ladang sawit. Okay, so setting untuk kegunaan tayar tu akan jadi berbeza sebab kalau di ladang sawit tanah dia mungkin keras ya. So kalau di ladang plantation untuk padi, tanah dia mungkin lembik dan basah dan mungkin dia perlukan satu sistem bearing capacity atau setting tayar yang lebih kempis tayar dia, contoh, ataupun lebih lebar supaya dapat cengkaman pada tanah supaya tak ada slip, okey, tidak ada gelinciran ya, slip. So dia kan boleh bergerak dan buat kerja. Okey, dan alatan-alatan tu mungkin sama dan mungkin berbeza bergantung kepada operasi yang kita pilih. Okay, so this very important formal statement dulu. Kita nak solve apa solution dia untuk topik ni. Kenapa kita perlu estimate kuasa power unit pada keperluan pada traktor dan juga sizing untuk implement. Okay, keperluan yang pertama adalah untuk satu dari segi untuk penjimatan cost. Okay, kalau traktor tu oversize, so kita mungkin penggunaan traktor besar, alatan implement ni kecil, so kita mungkin power dia cukup, power memang cukup lah, terlampau besar, tapi mungkin penggunaan tenaga bahan api pun lagi besar ya. So we don't want that. We want to be matched exactly about appropriate the same ya. So kalau kita lihat kepada traktor di atas ni, so 1 jam lebih kurang dalam berapa liter dia guna minyak. So katakanlah dalam 30 liter 1 jam operasi. So dengan harga diesel agak murah lah, tapi bagi petani dia nak reduce ya. So bukan sekali dia guna, dalam satu musim tu banyak hektar ya. Okay, so satu penjimatan kos. So yang kedua adalah dari segi apa ni, kita tahu maintenance traktor adalah bergantung kepada jam hour bekerja. Okay, so kita nak kurangkan maintenance pada part-part traktor. Dan yang ketiga, bila kita kurangkan penggunaan jam, of course kita boleh jimatkan masa upah ataupun upah pekerja, sebab upah pekerja biasanya ikut hari ataupun jam hour. Dan yang keempat adalah kos operasi lah, sebagai keseluruhan dari segi kos operasi dan juga timing dia. So kita boleh make it short for the timing and appropriate. Ada setengah traktor, kalau kita nak cepat, sebagai contoh, traktor dia skala besar tapi kita nak cepat. So kita belajar topik nombor 5 tu, fuel efficiency. Salah satu kaedah dia adalah kita menggunakan alatan yang lebar. Okay, traktor yang appropriate size dia, yang boleh bawa traktor, boleh bawa implement
So kita guna alatan yang lebar, so kita boleh meningkatkan fuel efficiency. Dengan kata lain, kita memendekkan jangka masa bekerja. So with that, kita akan dapat buat kerja dengan lebih cepat. Okay. Alternatively, yang kedua adalah menggunakan halaju yang sedikit tinggi, bukan tak boleh tinggi macam F1 lah, atau macam motor atau motosikal ataupun kereta atau car lain. So biasanya tak lebih daripada 20 km per jam. Ya. Okay, that's basically the roughly topics yang kita akan cover hari ini lah. So for your information, hari Khamis nanti kita akan ada perbincangan sikit lah. So for those yang tak sempat nak join tu, so video ni akan record dah masuk dekat 14 insyaAllah by today. And then after that by Thursday nanti kita akan ada discussion untuk latihan yang saya bagi tu dalam Putra Blast. So kita buat sama-sama nanti. So kita akan cuba bagi explanation dan apa-apa soalan yang kamu ada, kamu boleh tanya masa tu. Okay, now we proceed with the lecture first. Okay. Alright, as introduction, I think this is the thing yang kamu boleh baca sendiri lah. Okay, biasanya the major task ni untuk power unit and the size, biasanya kita buat dengan kadar yang cost yang paling minimum ya. Bukan kita tak mampu dari segi operasi, tetapi as I said, agriculture is all about costing and business. Yeah, you want to reduce the cost. Okay, so what happened is, like I said, is oversized, so the cost will be excessive and can be not profitable. Yeah, if the implements selected are too large, okay, so that will be dari segi quality dan quantity kerja dia akan effect. Yeah, and then it can be overload kalau traktor, in case kalau traktor tu kecil tapi implement tu besar, overload, so dia boleh menyebabkan traktor tu rosak dan sebagainya. Okay. Alright, so ini kategori-kategori traktor. So saya rasa saya nak pass ni, kamu boleh tengok sendiri. Even sebelum ni sebenarnya saya dah ada cover sikit ya. Okay, ada beberapa faktor yang kita boleh ketengahkan, kita boleh catatkan di sini dari segi yang boleh mempengaruhi unit kuasa pada traktor. Yang pertama adalah dari segi yang bawah sekali itu adalah jenis enjin ya. Jenis enjin. So ada berapa jenis enjin? Ada 3 jenis enjin. Kita belajar mula-mula kelas dulu ya. Okey. Selain pada sumber kuasa kan. Okey. Yang pertama adalah enjin diesel, most common traktor dalam pertanian. Yang kedua gasoline, yang ketiga adalah NGV, natural gas. Tapi NGV dengan gasoline jarang-jarang sebab kos dia agak mahal ya. Ada tapi mungkin untuk traktor yang enjin skala yang kecil, kurang daripada 10 horsepower seperti power tiller, ada yang pakai gasoline ya. PNPG belum lagi. Ada pun sekarang pun pakai elektrik ya. Motorized engine yang kecil, so pakai electric power, sama ada battery source ataupun direct plug, wall plug. Okay, yang kedua adalah dari segi power rating kuasa. Sebagai contoh ya, kamu beli kereta atau motosikal yang brand berbeza ya. So dari segi engine setting dia berbeza. Brand-brand tertentu, so kadang-kadang dia punya performance lagi baik. Ada yang tak capai rating sendiri. So ini luar bidang discussion kita lah. So kita tak akan berbincang berkaitan dengan power rating, tetapi kita akan bincang dari segi rated power kuasa yang telah ditetapkan oleh enjin pengeluar. So maksudnya kalau dia dah jual traktor tu, kita ambil sahaja berapa value yang dia declare, katakan 90 horsepower ataupun traktor yang biasa kamu nampak di TPU, Taman Universiti adalah TL90. So that's 90 horsepower, Holland, New Holland. So itu adalah rating pada kuasa enjin. Ya. Okay. Okay, yang ketiga adalah dari segi working surface. Okay. Sebagai contoh, permukaan kerja sama ada gravel ataupun jalan raya ataupun tanah biasa, tanah lembut, tanah keras ataupun tanah memang tanpa basah seperti sawah padi. Ya. So ini working surface dia. Dia ada efek kepada pemilihan traktor, especially kepada kuasa yang available lah, disebabkan oleh rintangan. So tanah yang lembut, rintangan dia lagi tinggi. So bila rintangan lagi tinggi, traktor perlu menggunakan kuasa yang lebih besar.
ya, untuk mengatasi rintangan untuk buat kerja dan berjalan. Seolah-olah kalau kamu berjalan di ataupun berlari di tepi pantai, ya, berlari di pantai versus berbanding dengan berlari di atas padang biasa. So of course kalau berlari di pantai tu lagi penat sebenarnya sebab kamu perlu menghadapi rintangan daripada pasir tu yang lembut, yang mana dia akan absorb hentakan daripada kaki kamu dan kamu sebenarnya tidak dapat melantun balik pergerakan badan kamu ke depan. So itu secara tak langsung dia akan efek kepada performance kamu. Dan sama juga pada tractor sebenarnya. Okay, disebabkan oleh rolling resistance. Kalau dalam kejuruteraan pertanian kita panggil rolling resistance. Rintangan gelinciran. Okay, saya direct translation. Saya rasa ada term yang lebih appropriate, saya tak ingat. Okay, yang ketiga adalah, yang keempat adalah prosedur untuk to select the best power unit adalah kita nak mesh dengan implement yang betul. Mesh with the right implement. Okay, dengan betul maksudnya adalah dari segi julat kuasa dan kelebaran. Okay. Di sini kita perlu lihat kepada rintangan yang dikenakan pada sesebuah alat. Okay. Sebagai contoh, bajak piring dan bajak putar. Agak-agak yang mana lagi tinggi rintangan dia yang dikenakan pada tanah. Dan traktor mungkin saiz yang sama. Okay, of course, bajak piring. Ataupun can be the same. Kalau lebar dia sama, configuration dia, lebih kurang ratio dia sama, so dia boleh hampir sama. So kita belajar itu bajak tajuk pembajakan. So setiap kalau lebar sama lebih kurang 1.5 meter bajak putar, setiap blade tu menggunakan lebih kurang setiap satu kaki lebar alat rotavator dia boleh menggunakan horsepower dia hampir sama dengan 3 piring disc plough. Tapi kalau banyak disc plough dia tak match dengan range lah. Okay. Okay, di sini isu dari segi implement yang sesuai lah. Okay, yang last kali, yang kelima adalah dari segi sizing untuk critical work. Okay, yang ni specialized machine ya. Specialized machine contoh adalah combine harvester ataupun machine untuk menarik alatan-alatan yang specialized, contoh apa ya, yang untuk sprayer unit, okay, sprayer unit yang besar. Yang mana yang tu just guna gantry ataupun alat traktor yang menggunakan alatan apa lagi, harvesting, okay, untuk orchards. So that's a critical work. Okay, so the engine type I will actually skip yang ni, so kamu boleh baca sendiri, kita dah belajar yang ni. Okay, so jenis-jenis engine, so kita ini untuk yang pertama ya, jenis engine classification tadi. Daripada 5 tadi, so saya pecahkan lagi pergi detail ya. Okay, so yang kedua adalah selain pada engine adalah dari segi power rating. Okay, so tadi saya dah ada beritahu sebenarnya power rating ni telah ditetapkan oleh pengeluar-pengeluar traktor. Dan macam mana kita nak test, dan ada beberapa pusat sahaja di dunia ni yang buat testing. Maksudnya kalau katakanlah saya jual traktor, saya claim atas pamphlet saya 30 horsepower. Dan mesti ada satu institusi yang neutral, yang badan bebas, yang perlu test. Betul tak enjin yang saya bekalkan ni boleh mengeluarkan kuasa sebanyak 40 horsepower. Tetapi kamu perlu ingat, okay, ada beberapa kategori pada enjin. Okay, yang pertama, enjin horsepower. Enjin, kuasa yang dikeluarkan pada enjin, kuasa yang dikeluarkan oleh PTO, okay, untuk kuasa alat PTO, dan kuasa yang dikenakan oleh traktor untuk menggunakan kuasa menarik, drawbar power, dan kuasa mengangkat. 3 point H biasanya hydraulic power lah, biasanya dia telah ditetapkan. Tapi enjin, PTO dan drawbar dia variable, bergantung kepada load ataupun rintangan yang dikenakan pada enjin ataupun traktor. Rintangan sama ada internal power disebabkan oleh friction ataupun rintangan dari segi rintangan beban yang dikenakan, beban menarik ataupun rintangan slippage. Okay. Dan biasanya katakan 40 horsepower traktor yang di advertise, yang dinyatakan, biasanya
kuasa yang kita dapat guna tu less than advertised. Okay, sebenarnya kuasa daripada 40 tu dia akan reduce mungkin 35 sahaja horsepower. That's normal because ada friction dalam sistem mechanical combustion engine. Okay, untuk testing ni kamu boleh rujuk kepada Nebraska Tractor Test. Ini sekolah my school dulu. Masa saya belajar di US Nebraska. So di sini kamu boleh tengok ya banyak tractor test yang telah diuji dan rekod-rekod ni adalah free sebenarnya. Ni Holland, Comic ni mungkin tractor yang kamu tak pernah dengar pun nama brand. Okay, so this is the best platform untuk kamu belajar tengok macam mana apa brand-brand yang ada dan mungkin boleh lihat pada detail lah. Saya rasa John Deere dengan yang mostly yang kita guna di Malaysia ni banyak brand Kubota ya. So, saya rasa Kubota ada sebelah kiri, sebelah kanan tu, yang bawah ni. Okey. Okey, ini ada contoh report ya, report bila dia buat test. Kita boleh tengok di sini di atas sebelah kiri tu power take off, PTO. So ini adalah kuasa yang dikeluarkan oleh PTO untuk membuat kuasa pusingan ya. Okay, so something wrong here. Okay, kalau di sini kamu lihat rated PTO ni adalah bergantung kepada satu jumlah horsepower yang dikeluarkan. Kolom yang paling kiri tu adalah power, horsepower, kilowatt dalam unit SI dalam bracket tu. Okay, crank speed shaft RPM, dia bergantung kepada RPM engine. Perasan tak hari tu kita pernah buat test ya, ataupun kamu pernah driving hari tu, pada meter tu dia ada rated speed ya untuk PTO. So rated speed tu itu adalah pada crank tu, berapa RPM engine untuk dapatkan horsepower PTO. Di sini contoh RPM 2500 ya, lebih kurang, so kamu akan dapat lebih kurang 71 horsepower. Tapi pada kelajuan RPM yang lebih rendah sikit saja, 2398 lebih kurang 2400, kamu dapat 1 horsepower, lebih kurang 1 horsepower lebih tinggi berbanding dengan 71 ya, 72.3. So ini adalah maximum horsepower, power yang kamu boleh dapat pada PTO. Sebenarnya, so dengan kata lain kamu dapat penghematan minyak sebenarnya. Kamu tak boleh rem, tak payah rem RPM yang lebih tinggi untuk dapatkan kuasa maksimum. Okay. So di sini kamu boleh tengok dalam kolom tu rated engine speed, PTO speed 1053 RPM. So ini yang dia bagilah, tapi bergantung kepada jenis dan model lah. Okay, so yang bawah adalah varying power. So bila kita buat test dalam report ni, dia kena report juga kolom bawah tu dia ada air temperature, berapa temperature semasa dia buat test, relative humidity, barometer ni adalah untuk tekanan ya, tekanan udara. Okey. So dari segi kolom tu julat kuasa akan berubah bergantung kepada julat air temperature dan juga environment. Okey. So sebelah situ maximum torque di bawah tu dari kilas yang dihasilkan di bawah tu dia ada mention ya. Okey, untuk drawbar power yang sebelah kanan saya adalah untuk kuasa menarik ya. So kuasa menarik, tengok di sini dia akan bagi kuasa menarik adalah bergantung pada beban, okey, beban yang ditarik. So dan juga pemilihan gear, saya suka bagi contoh di sini sebagai kalau classically kalau suka neka kan, mungkin zaman saya sempatlah bermain ya. Di zaman kamu tak sempat ya. So ada suka neka yang klasik iaitu mainan tarik upih. Pernah ya tengok ya. So tarik upih itu adalah klasik game yang sama macam performance untuk drawbar. So kamu akan rasa beban dia berat semasa halaju yang rendah. So halaju tu maksudnya dari segi pemilihan gear lah. Okay. Dan kamu akan dapat beban yang ringan sedikit pada halaju yang tinggi. Okay. Pada halaju tinggi sebab kamu dah ada momentum. Sama juga pada prinsip testing untuk drawbar power. So bila gear rendah, kamu akan dapati RPM dia, engine perlu bekerja dengan lebih kuat. RPM dia lagi tinggi, tapi horsepower dia kecil sahaja. Okey, kecil.
45. So horsepower kita nak julat kuasa horsepower tinggi ya. Okey, so bila sampai pada julat kuasa gear, katakanlah gear 5 ya. So gear 5, gear 8 high gear. So julat kuasa crank speed tu, so RPM engine sekitar 2300 dan kamu akan dapat lebih kurang 59. Itu maksimum. Barisan 1 2 3 4. Barisan keempat ya. Keempat dari bawah dan keempat daripada atas. Okay, maximum power in selector gears. So kamu akan dapati horsepower adalah maksimum 59. Okay, pada rated speed adalah 2385. Okay, crankshaft RPM. So ini adalah contoh report yang kamu boleh dapati ya. Okay. Biasanya traktor performance untuk manufacturer dia takkan bagi information ni lah. So that's why kamu kena rujuk pada traktor Tesla. Ada beberapa lagi di Asia ni, ada Korea ada satu, Japan rasa dia tak detail macam ni lah. Dia ada independent. Ada kalau nak detail lagi dari segi engineering punya perspektif, kamu kena bayar. Dia ada book record dia. Okay. So traktor sound level ini additional lah. Sound proof dan sebagainya. Just macam kita buat testing untuk kereta. Okay. Yang di bawah tu adalah 3-point hitch. Okay. Kuasa hidrolik. Okay. In this case, kuasa hidrolik dia mampu mengangkat lebih kurang 2,600 kg. 2,620 kg. 26.5 kilonewton. Okay. Bagi 10 lah. Untuk dapatkan. Bagi 1,000, bagi 10 untuk dapatkan pada kilogram. Okay. So that's the range yang kamu dapatlah. So maximum, maksudnya kalau kamu angkat lebih berat daripada tu, so dia punya hidrolik dia tak mampu mengangkat lah. So mungkin ataupun patah alatan dan sebagainya lah. Okay, ini RPM untuk pump dan sebagainya. So this is additional knowledge. Okay, so power rating. Biasanya power rating ni dia melabelkan adalah kadar kerja ya. Kadar kerja yang dilakukan oleh traktor. So kita balik kepada kita belajar dulu masa tingkatan 5 ya. Prinsip fizik ya. Okay. So English power unit defined as horsepower. Ini definition untuk horsepower lah. Macam mana kita dapat unit horsepower ya, HP. Okay. So kalau dalam unit matrix kita panggil dalam kilowatt. Okay. Recently kita ada isu bill TMB kan. So bill TMB kita measure dalam kilowatt ya, berapa kilowatt satu hari. So 1 horsepower kalau nak convert kepada horsepower, 1 horsepower lebih kurang 0.75 kilowatt. Okay. So satu bil TMB bayar berapa 1 kilowatt? Lebih kurang 30 sen. So boleh kalilah. Kalau 1 kilowatt 30 sen 1 horsepower berapa? Okay. So traktor pun sama. Okay. Alright. So this is basically a formula lah untuk kita kira horsepower dan unit English unit dan juga kilowatt. So kebanyakan nanti bila kamu kerja di ladang ya, biasanya dia orang guna 2 unit. Sama ada horsepower ataupun kilowatt. Dan dalam nota-nota saya dan juga latihan ada 2 unit. So saya nak biasakan kamu dengan unit ni supaya kamu dapat ingat dan boleh kira balik calculation dan sebagainya. Cuma horsepower kadang-kadang kalau nak rujuk saya lebih prefer unit matrix lah. Horsepower kalau kamu nak convert kepada kilowatt, just go back to this formula yang bawah tu. So convert balik kepada kilowatt dan guna balik formula yang di bawah lah untuk unit matrix. So kilowatt sama dengan force, kuasa, force daya adalah dalam unit kilonewton ya. Kalau saya bagi dalam newton kena convert kepada kilonewton. Kena bagi 1000. Okay. Speed mesti dalam kilometer. Kalau saya bagi meter per second kena convert kepada kilometer per hour. Okay, 3.6 adalah pemalas lah, constant di bawah. Okay, kerja. So ini kadar kerja. So kerja adalah di mana amount of work is not referring to time. Okay, jumlah kerja mengangkat. Okay, the unit dia adalah kilonewton per kilojoule. Force, daya, times distance. Okay. Betul lah kan, orang ni just selingan, orang tua kata kalau kita duduk saja tak ada kerja. Okay, tak ada pergerakan, tak ada force, tak ada distance. So betul lah. So just kidding for that. Apabila dia berkaitan dengan masa, so sebenarnya dia dah hasilkan kuasa. So sebenarnya formula di atas ni force time distance adalah sebenarnya work. Okay, go back to this. Ini adalah work. Okay,
So work per time dapat kuasa kilowatt. Okay, when the rate of work is considered, then the power can be determined. Okay. Someone actually. Okay, dan seterusnya adalah dari segi power. So bila kamu ada distance tu, sebenarnya kamu boleh relate distance dengan time tu. Distance over time adalah speed. So, distance over time adalah speed. So that's where the formula came from. So conversion factor dia adalah 3.6 untuk bila saya bagi bila kamu guna formula speed lah. Okay, dalam exam ataupun discussion nanti formula ni akan dibagilah. Okay. Nanti kita akan bincang berkaitan dengan final exam ya. Okay, ini dari segi kuasa mana tadi? Sekejap Okay, dari segi fuel consumption, okay, penggunaan bahan api, okay, biasanya diesel So kamu boleh tengok formula ni, Q average adalah consumption dalam gallon per hour. So gallon, 1 gallon lebih kurang 3.3, ni gallon US per hour. H tu adalah hour jam. So 3.3 liter per hour. Unit value. So rated PTO speed bagi darab dengan pemalar 0.044 gallon per horsepower hour. Ini unit dia lah. So macam mudah dapat unit tu berapa rated PTO power dan terus masuk formula dan terus dapat berapa anggaran keperluan minyak bahan api ya. So ini penting ya. Sebenarnya kuasa penggunaan bahan api ni kita boleh anggarkan. Selain kita just masukkan isi penuh tangki, tapi kadang-kadang kamu boleh kira berapa jumlah minyak yang diperlukan katakan untuk kerja berapa lama, PTO power dan jenis implement apa dan sebagainya. Okey. Jimat bahan api. Okey. Untuk julat kuasa ya, kamu tengok di sini something wrong with my screen, something pop up. Okey. I need to fix this. Okey, untuk sebuah traktor, ini adalah jumlah jenis-jenis kuasa yang kita boleh dapati pada sebuah enjin. Satu yang pertama adalah enjin. Yang paling kanan tu adalah engine power. Ini it is well known. So kuasa enjin adalah daripada combustion, daripada pembakaran bahan api. Calculate power based on the bore, cylinder pressure and the speed of the engine. Okay, kita dah ada tadi kan. Okay, yang kedua adalah brake power. So brake power bukan adalah brake kuasa brake untuk memberhentikan enjin ya atau memberhentikan traktor. Tapi sebenarnya brake horsepower ni adalah available power pada flywheel. Okay. Kenapa flywheel berbeza dengan engine power? Sebab daripada combustion tu, kuasa yang dihasilkan daripada pembakaran bahan api, daripada vertical kepada linear ataupun rotation movement, dia ada pergeseran. Okay. Pergeseran mechanical parts. Okay. Disebabkan itu ada pengurangan kuasa yang dibekalkan kepada komponen-komponen pada roda dan sebagainya. So pada di sini peringkat-peringkat kuasa ni, so pada yang seterusnya kita measure kuasa daripada brake power. Dulu traktor-traktor lama kita pakai kuasa daripada flywheel, okey, pada flywheel ni untuk jalankan pump. Okey, saya bagi contoh tu rate the irrigation pump dulu kalau sebab traktor ni kita versatile so kita boleh guna pada bila-bila masa dan tempat ya. So biasanya irrigator pump ni dia versatile dan juga boleh sambung pada traktor. Okay, yang ketiga adalah kuasa yang dikeluarkan daripada sebuah enjin iaitu PTO dan juga kuasa tarik itu drawbar power. Dan drawbar power ni adalah kuasa yang kuasa tarik yang bergantung kepada jenis-jenis permukaan tanah, jenis implement dan juga keupayaan enjin traktor. Dan PTO adalah rated power yang available pada PTO sebuah traktor dan juga bergantung kepada jenis permukaan tanah serta jenis operasi jenis implement yang dipilih. Okay, kalau kita tengok katakanlah net engine power ya, biasanya 100% lah. Okay, this is important to understand ya. Di sini kita perlu faham ya. Okay, 100%. So sebenarnya satu dah ataupun 100% ataupun satu.
Sebab tu nombor-nombor ni dalam indeks. Indeks biasanya kurang daripada 1. So selain daripada 100%, saya letak nombor-nombor ni dalam perpuluhan ataupun kurang daripada 1 indeks. Okay, bila dapat kuasa 100%, so bila pergi kepada transmission, okay, transmission, range julet kuasa yang dapat transmission dapat daripada enjin power tu, range dia adalah 96 hingga 98% sahaja. Another 4%, less than 2%, 2 to 4% adalah reduction daripada friction komponen-komponen dalam enjin. Kalau kamu nak estimate drawbar power, okay, terus daripada engine power, so julat dia antara 75 hingga 81% daripada engine power. Okay, maksudnya drawbar power dapat hanya 75% saja minimum daripada kuasa engine. Okay, dan seterusnya lah. Contoh PTO dapat kuasa, julat kuasa dia daripada engine 87 hingga 90% sahaja daripada engine. Okay, axle dan sebagainya. Okay. Ada soalan? Boleh post dekat chat tu. Nanti saya cuba ya. Okay. Okay, so kita lihat ni. Okay, so ini adalah di mana komponen-komponen di mana brake horsepower kita measure, flywheel, horsepower pada shaft PTO dan juga drawbar pull, okay, untuk kuasa menarik. Dan kita tengok di sini daripada enjin ni untuk drawbar horsepower, untuk penghantaran kuasa drawbar ataupun kuasa PTO, dia perlu lalu banyak mechanical component, transmission, gear dan sebagainya, final drive, pulley, gear, worm gear, differential dan sebagainya, barulah dia dapat deliver kuasa pada tayar, kuasa menarik dan sebagainya. Dan itu adalah sebabnya berlaku pengurangan kuasa. Okay, so balik kita pergi satu-satu. Engine power, okay, engine power selain pada kita pengkelasan dia engine power, ia juga dikenali sebagai indicated power, IP. Okay, so the power the engine would develop from the fuel injection. So kita dah tahulah kuasa dia adalah daripada pembakaran bahan api yang berlaku dalam combustion engine block. Okay, so brake power, manakala brake power adalah power that actually used to do useful work. Biasanya daripada rotation of the crankshaft. Dengan kata lain pada flywheel. Okay, brake horsepower always lower than IP, indicated power, daripada engine power. Sebab ada pergeseran loss overcome to the friction of the engine. So bawah tu adalah formula dia. More or less, of course, you kena ingat brake power always lower than indicated power. Okay, because dia tu friction. Okay, ini adalah formula dia untuk PTO power. So kalau boleh hafal. Kalau tak boleh hafal, boleh tulis, hafal mana-mana. Okay, so power untuk PTO sama juga kuasa tadi PTO. Torque, kuasa PTO ni adalah daya kilas ya. Bila daya kilas ada something movement yang berpusing. So bila pusing kena ada T, torque. Okey, torque. Torque ni adalah kuasa kilas ya. Times N. N adalah kuasa N adalah speed, berapa putaran dia, RPM. Dan unit RPM revolution per minute. Okey, ada dua unit yang berbeza, kilowatt dengan horsepower di atas tu. Kalau kilowatt bahagi 9549 adalah conversion factor, constant dia. So tak boleh tanya lagi. Just plug in. Cuma make sure nanti kalau value saya bagi unit berbeza, so make sure unit dia sama. Tapi biasanya soalan saya straightforward lah. Latihan pun tak ada, dia rujuk nanti. Okay, cuba buat. Okay, torque times rotation of the PTO. Okay, berapa. Dan kalau unit horsepower, T times N juga, tapi dia punya pemala dia berbeza. Okay, drawbar power. Okay, drawbar power juga sama juga formula. Dia ada dua formula. Kalau ikutkan, kamu tengok di sini, sebenarnya kuasa dia punya formula lebih kurang sama dengan kuasa. Cuma dia bergantung kepada jenis-jenis kuasa lah. Kalau di sini contoh kilowatt ya untuk drawbar horsepower, sama juga tadi untuk formula kuasa ya, force time V kilometer per hour. Okay, force untuk menarik bagi dengan 3.6. Okay, sama juga formula dia. Just matter of the position. Okay,
So selain daripada formula, ada dua pilihan ya untuk estimate kuasa yang diperlukan oleh PTO dan drawbar ataupun enjin ya. Kalau tengok di sini memang guna formula lah, sama ada guna formula di atas dan di bawah. Dan selain daripada itu kita boleh guna 86% rule. So ini learning outcomes je. So yang ni kamu kena betul-betul faham lah. Okay, dengan ada 10 minit je, kita cuba habiskan 10 minit ya. Dan kita akan sambung pada hari Khamis ya, insyaAllah. Di kurang masa yang samalah. So untuk estimate gunakan 80% rule tadi. Kenapa 86% rule? Okay, berbalik kepada slide ni. Pergi balik. Okay, yang ni. So kalau kamu tengok ni, net engine power. So kalau kamu nak estimate untuk PTO, so julat dia antara 87 hingga 0.9. Yang di bawah untuk drawbar 0.86 hingga 0.89. Dan saya ambil daripada average lah. Average daripada julat kuasa dia. So dia akan membantu kita membuat kerja dengan lebih cepat lah. Okay. So untuk menggunakan kuasa, so katakanlah kita dah tahu engine horsepower dia adalah 40 horsepower. So 40 horsepower engine, kita kali saja 0.86 per mala, constant, kita sudah dapat PTO horsepower. Okay. Ataupun PTO horsepower kita tahu. So bila dah tahu yang atas tu, kamu boleh anggalkan dengan menggunakan formula di bawah ni untuk drawbar horsepower. Okay. So where the selain daripada formula yang tadi, ada beberapa faktor lain yang kamu perlu lihat juga. Bukan sahaja faktor untuk anggaran tadi, disebabkan oleh weather factors, ada power losses, kehilangan kuasa. Yang pertama adalah disebabkan oleh aksesori. Aksesori contoh fan, radiator, 10% ada fan. Okay, other than fan. Okay, aksesori katakan radio dan sebagainya, dia akan generate elektrik untuk bateri dan sebagainya. 5% kalau ada radiator sahaja. Fan, radiator, kalau aircon dan sebagainya, 10%. Ini contoh kalau kamu ada aircon, aircon naik pergi naik karat dan sebagainya. So dia akan reflect kepada penggunaan bahan api, power consumption lah. Everybody can listen. Blok ni dah L4. I think ni Blok boleh je nak. boleh. Cuma nak ni untuk pengesahan. Ini kebiasaan This is my friend ya. So untuk temperature, okey. Temperature di bawah ni adalah untuk gasoline dan juga diesel ya. Mak. So kamu akan ada reduction. Kamu akan ada reduction dari segi kuasa sebanyak 1% apabila kamu bekerja pada kuasa temperature ni, ambient temperature ya, lebih tinggi daripada 29 degree C. Okay, 1% above 29 degree C. So ini untuk gasoline dan diesel. Nanti pemilihan nanti bergantung ya. Kamu kena tengok betul-betul ni. Okay, altitude 3% for each 305 meter above 152 meters. And type of service 10% for intermittent loads dan 20% for continuous load. Okay, contoh saya bagi di sini. Cuba buat nanti ya. Cuba buat, setiap orang perlu buat supaya faham ya. So ini saya tinggalkan dulu supaya kita dapat pergi ke next ya. Okay, okay, selain daripada tu, untuk rated speed selain daripada formula tadi, ini contoh lah. Selain daripada guna formula, kita dah ada satu graph ya. Kita dah buat graph. Yang ni ada kolom lah, graph per feet, per width, implement width, pelebaran alat, total draft, speed mile dan sebagainya. Sekejap ada orang call. Sorry, there was an emergency call, so I need to pick it up. Okay,
Okey, untuk contoh untuk nomograph ni, so di sini dia dah bagi value ya. So senanglah kita nak estimate. Contoh di sini draft per feet tu dia bagi oleh implement. Just another macam kita buat garisan lah. Implement width dalam feet kita tahu katakan 10 feet, dia kurang dalam 3 meter lebih. Pound adalah draft yang dikenakan, so kita dua sahaja tarik line dan berapa speed yang kita nak. So kita akan dapat drawbar horsepower, berapa keperluan horsepower. Dan daripada drawbar horsepower ni kita boleh tengok berapa keperluan tractor minimum. Kita guna formula 86% tadi. Kita boleh tengok kat sini lebih kurang 65 lah, 63, 62 macam tu. Horsepower. So horsepower boleh convert kepada kilowatt. Sebenarnya tak perlu. So kamu terus guna formula ni tadi. Okay. So drawbar horsepower dah tahu, PTO power tak tahu. PTO power dah tahu di sini. PTO dah ada. Draft dah ada tak? Implement draft. Saya tengok. Okay, anyway, nanti kita buat latihan ya. Saya akan bagi detail lah sebab saya kena kerja masa ada yang ada kelas ya. Okay, for next one, ini adalah contoh power take off yang mana contoh tadilah Nebraska tractor test tadi, dia rated engine yang you tengok adalah power horsepower dia 58, 56 pada standard PTO berbeza, dan PTO ni dia bergantung kepada kelajuan putaran dia. So kamu akan dapat kuasa yang julat kuasa berbeza. Okay, drawbar pun sama pada julat kuasa berbeza dengan pemilihan gear yang berbeza. Okay. Dan ini adalah contoh ya, specification sebenar Howard Malaysia ya. Kalau kamu tengok di sini, bila kamu nak beli alat ya, dia tak bagi tahu berapa horsepower. Ini untuk rotavator ya. Rotavator guna kuasa apa? Rotavator untuk kuasa putaran PTO dan juga kuasa mengangkat ya, hidrolik. Biasanya hidrolik fix lah. Okay, untuk working width tu, kelebaran alat tu 105, ini spek dia lah. Specification 105, 125 dan sebagainya. Okay, alat kelebaran berbeza. Dan persoalannya adalah tractor manakah yang paling sesuai untuk setiap jenis kategori ini. Itu persoalannya sekarang. Okay, so how we can actually estimate which tractor that more suitable. Okay, dan ni lagi. Kalau tengok website, dia beritahu indicated power. Okay, ini tak yang bawah ni dia beritahu. Tractor horsepower di sini barisan ketiga, tempat tu daripada atas. For tractor horsepower dia bagi julat saja 15 hingga 45. So that's the main question. Yang mana satu kita nak guna. Okay. Dan ini juga indicated power ataupun engine power. So 140 NA dan 6 140 betul. Okay. Next. Okay, ini adalah measurement horsepower. Saya skip. Okay, so boleh cuba kira untuk nanti saya ingat kita buat latihan lah nanti hari Khamis nanti online. So dan for those yang tak sempat boleh tengok recorded video dan belajar dari situ lah. Okay. So kita akan buat latihan untuk bahagian topik ni. Okay. So ada soalan tak? Ada setengah kamu ada kelas, so saya kena berhenti di sini. So with that, I will end my session and then taking for any questions so far. Ada soalan tak? Assalamualaikum doktor. Ya, salam. Saya nak tanya lah, kalau macam yang doktor kata pasal engine tu kan, dia ada yang NGV kan? Okay. Kalau yang NGV tu bukan dia lagi jimat ke doktor kalau kita gunakan NGV dalam penggunaan pembakaran? Okay. Sebenarnya jawapan saya betul lagi jimat, tapi dia bergantung kepada jenis operasi apa. Dan jimat tak jimat tu bergantung kepada beban yang dikenakan pada traktor lah. Kalau contoh untuk forklift forklift biasanya kalau indoor dia sebenarnya bergantung kepada OSHA punya requirement. Kalau OSHA kalau tengok baca dia punya regulation sebab OSHA ni dia environmental safety kan untuk pekerja. Kalau katakanlah dalam close environment, close bangunan macam tu, so kalau guna enjin diesel
dia sebenarnya lagi jimat sebenarnya, tapi disebabkan oleh pembakaran bahan api dan asap sebagainya tu, so dia tak recommend lah. Pembakaran dia tidak sempurna. So kita dah belajar bahasa enjin kan. So that's the reason why. Bila dia guna natural gas ataupun gasoline, natural gas which is cheaper than gasoline. So dia sebenarnya membantu dari segi mengurangkan pencemaran di kawasan tertutup lah. Dan juga untuk lightweight punya operation. Tapi sebenarnya kalau dari segi kuasa tu sebenarnya diesel lagi tinggi lah kuasa dia berbanding dengan NGV. So it's a matter of like safety and it's a matter of like performance, peak power yang boleh dihasilkan oleh bahan api tersebut lah. Okay, good question. Okay. Okay, Doktor. Terima kasih. Thank you. Sure. Any other questions? Okay, kalau tak ada, saya terpaksa berhenti di sini. Ada kumpulan lain ada kuliah. So, cuba buat latihan dan juga assignment. Assignment tu by group lah. Dan submission by group. Akan ada quiz nanti. Nanti saya akan beritahu bila. Dan attendance nanti saya akan buka lah untuk hari ini ya. Dan yang lepas pun saya tak sempat, saya terlupa sibuk dengan perkara lain ya. InsyaAllah saya akan buat hari ini, saya akan buka lah. So everyone please join that. And then hari Khamis nanti saya akan bagi tahulah session kita more or less start pukul 8.30 lah, lebih kurang gitu awal sikit supaya kita ada masa yang panjang sikit untuk discussion dan juga rancangan. Okay, alright. Nakib, ada soalan? Ya. Saya tanya, Doktor, kalau anda kata kalau macam attendance tu, kalau macam terlupa nak sign macam mana, Doktor? Tapi saya dah tanya. Saya akan buka lah. Saya akan buka untuk the current date. So kamu perlu log in saja untuk for that session. So dan kamu perlu record attendance lah. Okay, Doktor. It's not that critical lah. It's just matter of formality lah. Sebab saya tahu ada yang tak dapat akses internet, ada yang masalah internet dan sebagainya. So have to be fair lah. But just a matter of for formality and also to make sure that you guys access to the Putra Blast. Ada student dulu, ada beberapa orang yang tak access langsung Putra Blast. Yang tu saya risau. Maksudnya saya tak sure sama ada dia dapat information daripada WhatsApp ke daripada mana. So I have to make sure that at least you log in. Maksudnya daripada assumption saya itu kamu download nota-nota dan sebagainya lah. Mungkin dia ada masalah internet dan sebagainya. So that's my presume lah. With that kelonggaran tu saya harap kamu dapat guna sebaiknya lah. Dan biasanya kalau UPM ni dia tak, bagi saya lah untuk attendance saya tak risau sangat lah. As long as you submit the task, you submit the task given on time and then finish the job and should be okay. Okay? Okay, alright. So any other questions? So nanti postpone lah. Saya terpaksa berhenti di sini. So setengah bulan kamu ada kelas. So anyway, thank you for your participation and then this video will be recorded and then saya akan post insyaAllah hari ini dekat YouTube and then channel dan juga di Putra Blast lah. Kamu akan boleh tengok. Yang lepas tu belum lagi sebab panjang sangat, dekat 2 jam lebih. So ambil masa sikit lah untuk saya convert dan sebagainya. Okay, thank you. Thank you everyone. So that will be end of the session and then see you on Thursday insyaAllah. Okay, Okay, terima kasih. bye.